Bismillahirrahmanirrahim. Suara okey ke? Clear insya-Allah. Jelas, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Baik, pertama sekali terima kasihlah kepada Al-Fadhil Ustaz Ahmad Zamzami selaku moderator dan juga ahli panel yang sudi untuk menjemput saya sama-sama pada malam ini untuk kita membuat sedikit diskusi secara santai dan insya-Allah kita cubalah menjawab kekeliruan-kekeliruan yang ditimbulkan kerana kita melihat isu-isu yang dibangkitkan dari hari ke hari dan semasa ke semasa ini ianya boleh mempengaruhi ramai orang, dan yang paling penting sekali kita nak melihat bahawa Al-Quran yang benteng, yang kita katakan asas yang sudah lama dibina oleh Nabi SAW itu dibina, tidak boleh dirempuh ataupun tidak boleh diruntuhkan sesuka hati. Maka itu kita kena faham kenapa kita cuba untuk buat sedikit penjelasan pada malam ini. Dan saya tak lupa jugalah pada sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Dr. Anwar Hassin yang turut sudi untuk bersama-sama dengan kita pada malam ni. Walaupun mungkin sibuklah dengan urusan-urusan kerja dan sebagainya. Tapi insya-Allah kerana kita nak mencari satu pencerahan yang bukan nukilan daripada kita pun, akan tetapi nukilan yang cuba kita ambil dan kita ulas berdasarkan apa yang disebutkan oleh para ulama dan bukannya daripada ijtihad akal kita. Jadi isu muncung seringai ini kalau dilihat, kalau kita tengoklah sedikit mukaddimah daripada saya, dia bukanlah satu isu yang kita katakan nampak macam simple je, soalan muncung je. Ya, kalau kita lihat secara zahir memang kita akan nampak ini hanya satu isu yang sangat ringan. Itu kalau kita lihat secara zahir. Tapi kalau kita lihat secara lebih mendalam, secara lebih jauh, sebenarnya kalaulah perkara-perkara yang dianggap kecil segini yang ada dalam pembacaan Al-Quran kita pada hari ini tidak dibanteras daripada awal, tidak diberi pencerahan daripada awal, maka saya agak khawatir akan datang ini ramai lagi masing-masing yang cuba untuk membawa ilmu Al-Quran ini dengan cara dan tata cara yang kurang tepat, maka akhirnya banyak lagi timbul khilaf-khilaf ataupun sebenarnya perkara-perkara yang berjaya dipadamkan oleh ulama-ulama silam dah pun, tapi dibangkitkan balik benda tu, dibangkitkan balik oleh segelintir daripada asatizah kita yang hari ini, yang mungkin banyak faktor lah kenapa dibuat begitu. Dan saya tidak melihat perkara itu, melainkan ini hanyalah satu benda yang dikaitkan dengan marketing untuk menarik ramai orang mengikut dia. Ramai orang nak ikut. Jadi dia keluarkanlah benda-benda yang ganjil, benda-benda yang pelik-pelik, benda-benda yang kita katakan sangat-sangat mukhalafah daripada amalan para qurra yang disandarkan kepada silsilah sanad sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kerana itu kita kena faham apa yang kita nak sebut pada malam ini adalah kita nak memahami dengan sebaik-baiknya apa itu konteks ataupun apakah kefahaman sebenar daripada frasa definisi Al-Quran itu sendiri. Yang semua kita tahu bahawa frasa definisi Al-Quran itu ada salah satu frasa yang disebut al-muta'abbad bitilawatih. Maksudnya Al-Quran ini dikira ibadat dalam pembacaannya. Semua orang faham bahawa bila baca Quran, ibadat, dapat pahala. Itu saya faham, saya yakin semua orang faham gitu. Tapi satu sisi yang lain yang perlu kita lihat ialah bagaimana bacaan Al-Quran itu sendiri adalah bersifat tawatur, yang tak boleh dimasuki oleh tidak boleh dimasuki oleh sebarang qiyas, sebarang ijtihad. Tak boleh dimasuki sebarang rekaan dalam apa sahaja bentuk bacaan, walaupun benda itu adalah benda-benda yang kecil. Kerana Nabi SAW dah banyak memberi pesanan kepada kita, dah banyak buat orang kata peringatan kepada kita. Bahkan ulama-ulama silam
pun banyak menyebut tentang perkara itu. Nabi SAW sendiri sebut, iqra'u kama 'ullimtum. Bacalah kamu, iqra'u kama 'ullimtum, sebagaimana kamu diajar akan bacaan tersebut. Nabi SAW suruh kita baca Quran sebagaimana Nabi ajar kepada para sahabat. Para sahabat ajar kepada tabi'in, tabi'in pada tabi'in sehinggalah pada zaman kita hari ini. Okey. Jadi itu adalah disebut sebagai Ibn Al-Munkadir menyebut sebagai sunnah muttaba'ah. Ya'khudhuha al-akhir 'anil awwal. Orang yang terkemudian mengambil bacaan itu bersilsilah daripada orang yang sebelum daripada mereka sehinggalah kepada Nabi SAW. Al-qira'ah sunnah. Qira'ah ni adalah satu sunnah yang kita tak boleh memasuki sebarang ijtihad ataupun atas apa nama sekalipun, inovasi ke, kaedah apa benda apa ijtihad apa kaedah untuk beginner ke, kita kata untuk orang awam bolehlah, tak boleh. Sebab soalan saya, kalau orang yang berhujah mengatakan bahawa boleh kita buat rekaan kaedah baca Quran ini atas dasar kerana itu orang awam, maka saya nak soal, tidakkah ada orang awam pada zaman Nabi SAW? Sudah pasti ada. Ada pada zaman Nabi SAW. Tak semua orang boleh baca Quran sebagaimana sahabat-sahabat yang Nabi mention nama dalam banyak hadis. Nah, ada je contoh antaranya yang berlaku kepada seorang lelaki yang baca dengan Abdullah bin Mas'ud. Baca tanpa mat, innamas sadaqatu lil fuqara. Nah, kalaulah Abdullah bin Mas'ud ini tahu bahawa ini adalah lelaki yang beginner, asas, orang yang baru nak belajar Quran, maka kalau atas dasar kerana beginner, tak apalah, bolehlah baca. Sebab kalau fuqara sekalipun dibaca tanpa mat, maknanya tak berubah, tetap dengan makna fuqara. Tapi oleh kerana Abdullah bin Mas'ud faham tentang bahawa qiraah itu adalah sunnah muttaba'ah yang diterima daripada Nabi SAW dengan cara memanjangkan bacaan dengan bacaan mat, maka ditegur lelaki tersebut. Bukan begini cara aku baca daripada Nabi SAW. Maka ditanya pada Abdullah bin Mas'ud, ada bagaimana bacaan dia? Kan? Abdullah bin Mas'ud kata bacaan dengan mat. Al-fuqara dengan mat. Hanya kerana itulah Ibn Jazari rahimahullah mengatakan bahawa hadha an-nass aqwal adillah fi wujubi at-tajwid. Ini adalah dalil yang paling kuat nak mengaitkan bahawa tajwid itulah satu benda yang sangat tak boleh kita ambil mudah. Walaupun ia hanya dari sudut teknikal bacaan. Kerana itulah yang Nabi SAW sampai. So saya nak fahamkan di sini supaya asas yang perlu kita bina daripada awal ini mesti memang dah tepat. Memang dah memenuhi kriteria bacaan Nabi SAW. Adapun kita nak kata inovasi ke apa ke, itu nanti kita akan tengok Dr. Anwar Hassan akan ulahlah tentang inovasi dan kaitannya dengan pembelajaran Al-Quran pada masa kini. Jadi saya rasa sekadar itu dulu untuk mukaddimah saya serah pada Ustaz Zamzam. Wallahu a'lam.